Hari terakhir sidang Dewan Rakyat bagi mesyuarat kedua penggal ketiga menyaksikan pemakluman Perbadanan Prima Malaysia yang tidak berhasrat untuk menaikkan harga rumah mampu milik juga akan mengekalkan mengikut jenis rumah. Bagi memastikan tiada kenaikan harga sehingga ke paras maksimum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim menyatakan komitmen rundingan serta perbincangan dari semasa ke semasa akan diteruskan. Baiklah, laporan penuh kita terus saja langsung ke lobi Parlimen bersama Syahril Sarafuddin. Syahril, teruskan. Baik, terima kasih Fatil di studio. Ya, menjurus kepada isu Prima yang seperti mana yang Fatil maklumkan tadi, Dewan dimaklumkan bahawa lembaga pengarah Prima telah pun meluluskan 160,534 unit rumah mampu milik yang sedang berada dalam pelbagai peringkat pembinaan. Dan Dewan juga dimaklumkan setakat ini Prima telah meluluskan 12,644 unit di Sarawak, 88,347 unit di Sabah dan 25,839 unit di Pulau Pinang serta beberapa ribu unit lagi di negeri-negeri lain. Dinyatakan juga beberapa perkara perlu diperhalusi sebelum melaksanakan pembinaan projek perumahan Prima bagi kategori baharu. Ini penjelasan Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim pagi tadi. Baru-baru ini saya telah bentangkan tentang angka rumah yang akan dibina di Selangor dan juga Pulau Pinang. Lepas tu angka tu saya minta saya tarik balik sebab apa di atas dasar perniagaan dan juga kita nak kena jaga partner kita dengan izin. Sebab banyak projek ni kita buat JV ya. Kita buat JV dengan mana-mana pihak swasta. Jadi kalau sekiranya kita bagi tempat yang susah untuk kerajaan negeri bekerjasama, Prima akan teruskan. Pada keseluruhannya, Prima sedang bergerak dengan lancar dan laju. Bagi negeri-negeri yang berhormat sebutkan tadi, insya-Allah saya rasa akan mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri yang berkenaan. Tetapi syarikat JB kita berjalan terus dan insya-Allah kita akan lihat di akhir tahun ini ianya menjadi kenyataan. Sebab kita dah beritahu bahawa rumah bertingkat kita akan mengambil masa sikit 3 tahun, rumah landed mungkin 2 tahun. Tetapi dengan pendekatan pembinaan hala cara baru ini, mungkin kita pendekkan proses pembinaan. Ya, selain daripada isu Prima, isu mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi pengajian tinggi turut dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan 2 Datuk Seri Idris Yusof, yang mana beliau mengatakan tiada perbezaan sebenarnya dalam pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi pengajian tinggi antara institusi pengajian tinggi awam maupun swasta. Malah turut menzahirkan keyakinan usaha yang telah dan sedang dilaksanakan PPM dalam meningkatkan prestasi pendidikan negara ke tahap global. Justru itu pelaksanaan PPPM telah memberi penekanan di semua peringkat, terutamanya dalam memperkasakan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru dan pelajar yang merangkumi semua aspek pendidikan. Keperluan program itu juga diyakini mampu memastikan kebolehpasaran graduan. Program pemperkasaan bahasa Inggeris ini sebenarnya di sekolah kita ada beberapa program, antaranya ialah kita sedang akan melatih sehingga akhir tahun ini 22,500 guru-guru bahasa Inggeris untuk memastikan mereka mencapai tahap CPT C1 ataupun Cambridge Placement Test C1 dan C2 agar mereka boleh mengajar bahasa Inggeris dengan baik. Tidak kurangnya juga kita mempunyai 360 native speakers ataupun saya panggil orang putih lah, orang yang bahasa penutur jati bahasa Inggeris yang mengajar, mendidik, mementor 5,000 guru-guru kita, 100 guru ETA, English Teaching Assistant. Program 2+2 ini satu program yang pernah dilaksanakan di sebuah universiti di Kanada, sebenarnya bukan perkara baru. Dan dalam kita mengkaji kebolehpasaran graduan-graduan kita, mereka tidak mampu untuk masuk ke pasaran dengan baik kerana mereka tidak mempunyai kemahiran komunikasi, katakanlah, antaranya juga bahasa Inggeris, tidak mempunyai kemahiran sosial yang mencukupi. Dengan adanya program 2+2 ini, mereka didedahkan dengan apa yang dikehendaki oleh pasaran.
Baik, selain dari sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, hari ini juga di Parlimen berlangsungnya mesyuarat jawatankuasa Kabinet bagi Pelancongan Bilangan 1 2015 yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kami difahamkan mesyuarat adalah bagi memaklumkan mengenai prestasi pelaksanaan Malaysia Year of Festival 2016 serta pendekatan MyFest 2015. Mesyuarat dihadiri oleh Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Datuk Seri Nazri Aziz serta barisan Menteri Kabinet juga pegawai tinggi kerajaan, dan antara isu utama yang dibincangkan termasuklah cara menangani penurunan ketibaan pelancong sebanyak 8.6% yang dicatatkan bagi suku pertama 2015. Suku tahun pertama ini hanya mencatatkan kehadiran pelancong 6,482,696 orang berbanding suku tahun pertama tahun lalu yang mencatatkan kehadiran 7,91,433 orang. Dan juga kedatangan pelancong Sri Lanka, China, Emirat Arab Bersatu dan Finland mencatatkan penurunan melebihi 20% berbanding 2014. Dan sehubungan itu perbincangan berhubung kerjasama dengan syarikat penerbangan antarabangsa bagi meningkatkan promosi melalui pasaran digital, pengecualian cukai bagi pelancong dari China dan meningkatkan usaha promosi di negara berkenaan antara kementerian dan juga agensi kerajaan antara yang dibincangkan dalam mesyuarat yang telah pun berlangsung pada pagi tadi di Parlimen. Baik, ini antara yang dapat kami gambarkan secara langsung dari Parlimen pagi ini, dan pada ketika ini Dewan seperti biasa berhenti rehat seketika, dan hari ini merupakan hari terakhir bagi mesyuarat kedua sidang Dewan Rakyat. Minggu hadapan Dewan Negara akan mengambil tempat, dan insya-Allah sidang Dewan Rakyat untuk mesyuarat ketiga akan ditangguhkan sehinggalah pada bulan Oktober nanti. Jadi insya-Allah perkembangan semasa dari Parlimen anda boleh terus setia bersama kami di TV1 dalam perkembangan berita kami yang seterusnya. Kita kembali bersama Fatil untuk perkembangan di studio.